Isu tarif elektrik, penjualan saham MAHB, dan titah adendum hangatkan lagi Dewan Rakyat. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Dewan Rakyat Malaysia baru-baru ini menyaksikan perdebatan hangat yang dipimpin oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang mengkritik beberapa keputusan kerajaan, termasuklah kenaikan tarif elektrik, penjualan saham Malaysia Airports Holding Berhad ataupun MAHB, dan isu titah adendum berkaitan dengan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Perdebatan ini bukan sahaja memperlihatkan ketidaksefahaman antara pihak kerajaan dan pembangkang, malah turut mendedahkan percanggahan maklumat serta kekeliruan dalam dasar yang diumumkan. Hamzah menegaskan bahawa terdapat percanggahan dalam pengumuman Tenaga Nasional Berhad TNB mengenai kenaikan tarif elektrik. Pada Disember yang lalu, TNB mengumumkan kenaikan tersebut di Bursa Malaysia yang kemudian dipertikaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang menyatakan bahawa pihaknya tidak dirujuk atau dimaklumkan oleh TNB berhubungan dengan tarif baharu itu. Namun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kemudiannya mengesahkan kenaikan tarif elektrik akan berlaku dan menyifatkannya sebagai langkah yang perlu diambil. Persoalan utama yang ditimbulkan oleh Hamzah ialah mekanisme kerajaan dalam memastikan 85% pengguna tidak terjejas akibat kenaikan ini, seperti yang telah dijamin oleh Perdana Menteri sendiri, Anwar Ibrahim. Jika kadar asas meningkat daripada 39 sen kepada 45 sen, hampir 14%, bagaimanakah kerajaan boleh memastikan bahawa majoriti rakyat tidak akan terkesan dengan perubahan ini? Dalam pada itu, isu penjualan saham MAHB kepada Global Infrastructure Partners ataupun GIP yang dikaitkan dengan syarikat pelaburan BlackRock turut menjadi topik perdebatan. BlackRock diketahui mempunyai pelaburan dalam syarikat-syarikat yang menyokong Israel, termasuklah dalam industri pertahanan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan rasional di sebalik penjualan saham tersebut kepada syarikat yang menyokong Israel, terutama apabila MAHB mencatatkan keuntungan yang sebenarnya memberangsangkan. Menurut beliau, tak banyak syarikat yang dapat untung seperti ini. Kenapa nak jual 30% kepada syarikat Amerika yang menyokong Israel? Selain itu, tindakan ini telah mencetuskan protes daripada kumpulan anti-Israel dan aktivis pro-Palestine yang mendesak kerajaan membatalkan perjanjian tersebut. Mereka berhujah dengan langkah ini bertentangan dengan pendirian Malaysia yang menyokong perjuangan Palestin. Namun, pihak kerajaan mempertahankan keputusan ini dengan alasan bahawa GIP merupakan syarikat pelaburan infrastruktur yang kukuh dan berpengalaman dalam menguruskan lapangan terbang di peringkat antarabangsa. Menteri Pengangkutan Anthony Locke menegaskan bahawa perjanjian ini tidak akan menjejaskan kawalan kerajaan ke atas MAHB dan sebarang keputusan strategik masih tertakluk kepada persetujuan kerajaan. Namun persoalannya, adakah pelaburan syarikat berkaitan Israel ini akan memberikan kesan jangka panjang kepada kedaulatan ekonomi negara? Atau adakah ini satu bentuk kompromi demi menarik pelaburan asing ke dalam sektor penerbangan Malaysia? Perdebatan semakin hangat apabila Hamzah membangkitkan isu titah adendum berkaitan pengampunan separa yang dikurniakan kepada Najib Razak oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Hamzah mempersoalkan sama ada tindakan menyembunyikan titah adendum tersebut merupakan satu bentuk penderhakaan terhadap raja dan negara. Beberapa ahli parlimen dari Pakatan Harapan menolak dakwaan ini, menyatakan bahawa isu tersebut sepatutnya diserahkan kepada mahkamah untuk diputuskan. Namun, bagi pembangkang, persoalan utama ialah mengapa dokumen ini hanya didedahkan selepas setahun. Jika benar kerajaan berlaku telus, mengapa ia tidak didedahkan lebih awal supaya rakyat dapat memahami asas keputusan yang dibuat?
Kewujudan dokumen itu pertama kali dibangkitkan oleh Peguam Najib, Syafi Abdullah, yang menuduh kerajaan cuba menyorokkan titah agung. Anwar sebelum ini berulang kali mempersoalkan dakwaan mengenai kewujudan titah tambahan oleh Sultan Abdullah, sebaliknya berkata perkara itu hanya akan diputuskan oleh mahkamah dalam apa yang dilihat sebagai percobaan menjauhkan diri daripada sebarang keputusan berhubung perkara ini. Isu ini juga mencetuskan persoalan lebih besar mengenai kuasa eksekutif dalam sistem kehakiman Malaysia. Adakah keputusan pengampunan Najib dipengaruhi oleh faktor politik? Dan jika benar terdapat dokumen yang menyatakan bahwa Najib layak menjalani baki hukuman di tahanan rumah, adakah kerajaan sengaja menangguhkan pelaksanaannya? Perdebatan mengenai isu-isu ini menimbulkan beberapa persoalan yang penting. Adakah kenaikan tarif elektrik ini wajar, terutamanya dalam keadaan ekonomi semasa? Bagaimana pula kerajaan memastikan bahwa majoriti rakyat tidak akan terjejas oleh kenaikan ini? Adakah kerajaan benar-benar mempunyai mekanisme kawalan, atau adakah ini hanya sekadar janji untuk meredakan keresahan rakyat? Dalam isu penjualan saham MAHB, apakah implikasi penjualan saham kepada syarikat yang mempunyai kaitan dengan Israel terhadap kedaulatan ekonomi dan pendirian politik Malaysia? Adakah keuntungan jangka pendek mengatasi prinsip dan pendirian negara ini dalam isu Palestin? Adakah ini bermakna bahwa kerajaan lebih mementingkan keuntungan berbanding sensitiviti politik dan ideologi negara? Selain itu, dalam isu titah adendum dan pengampunan, adakah terdapat ketelusan dalam proses pengampunan bekas pemimpin negara? Bagaimana isu ini mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap institusi kehakiman dan institusi diraja? Jika benar terdapat dokumen yang menyokong pengampunan Najib, mengapa ia tidak dibentangkan secara terbuka? Adakah ini bermaksud bahwa kerajaan mempunyai kuasa untuk menentukan bila dan bagaimana keputusan kehakiman boleh dilaksanakan? Perbincangan mengenai isu-isu ini bukan sahaja mencerminkan dinamika politik semasa, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai arah tuju dasar negara dan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan. Adakah keputusan-keputusan ini benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, atau adakah terdapat agenda tersembunyi yang perlu didedahkan? Isu-isu ini memerlukan penelitian dan perbincangan lanjut, terutama dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah demi kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Jika kerajaan benar-benar mahu menunjukkan ketelusan, adakah mereka bersedia untuk berdebat secara terbuka mengenai isu-isu ini, atau adakah mereka akan terus mengelak daripada menjawab persoalan-persoalan yang membingungkan rakyat? Apa yang pasti, ketiga-tiga isu ini, tarif elektrik, penjualan saham MAHB, dan titah adendum, telah membentuk naratif politik yang semakin panas di negara kita. Dengan ketidaktentuan politik yang semakin meningkat dan keresahan rakyat yang kian memuncak, adakah kita sedang menuju ke arah ketidakstabilan yang lebih besar? Atau adakah ini hanya satu lagi episode dalam percaturan politik yang tiada kesudahan? Apakah pendapat Anda semua? Tuliskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian sahaja isu yang kita ulas pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi.